Kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Baik, seperti yang disebutkan di awal rancangan tadi, hari ini pengisian kita sangat-sangat menarik sebenarnya, Salihah. Antaranya tadi kita sebutkan kita akan bercakap mengenai seni ekspresi autisma, tapi di samping itu kita juga akan bercakap mengenai Hari Sari Sedunia Malaysia yang baru-baru ini disambut di Malaysia dengan satu program amal. Dan bersama kita pada hari ini tetamu yang telah kami undang ke studio, Cik BK Nair yang merupakan pengarah Hari Sari Sedunia Malaysia. Selamat datang. Tapi tetap kita nak wish selamat Hari Raya juga. Selamat Hari Raya juga. Sebelum Raya ni ada tak ke mana-mana atau melawat rakan-rakan ke? Okey, kita punya Malaysian tradition ni kalau apa-apa perayaan kena makan kan? Betul. I first day raya dah start dah. Okey. Itu yang terbaik sebenarnya. Hari Raya. And tahun ni banyak jemputan actually. Okey, kawan-kawan dah hantar, dah suruh block date even masa bulan Ramadan kan. Okey. So yeah. Okey, sebenarnya kan ini salah satu orang kata benda yang menarik jugalah tentang kita yang hidup di Malaysia ni, berpelbagai kaum, pelbagai agama dan sebagainya. Bila kita melawat ke rumah sanak saudara tu, adakah BK sendiri memakai sari? Sari ni bagaimana? Okay, depend pada perayaan. Okay, tapi most of the time saya akan cuba pakai sari sebab sari is not a norm punya pakaian dah sekarang lah. A lot of Indians pun sekarang tak comfortable pakai sari sebab dia rasa macam it's tak convenient, tak comfortable, susah. Nanti nak letak kain tu kat mana, apa semua kan. But I try my best sebab I'm very passionate about the sari lah sebab I was an Indian classical dancer before. Okay. So maybe because of that I ada this love towards sari. So that is why I think I also created the program. So I have the love towards the sari. Kita tengok BK pakai sari hari ni pun kita dah love dah kan dengan punya colour dia yang macam bright. terasa teringat macam nak pakai sari juga hari ni kan. Sebab biasa kalau di Pavali kot untuk kita punya program pun sometimes kita pakai juga untuk orang kata apa, highlightkan keunikan untuk sari itu sendiri. Tapi bercakap tentang World Sari Day ni lah ya BK, bagaimana anda mendapatkan inspirasi untuk menganjurkannya? Okay, so as I mentioned macam I was a dancer kan. So as an Indian classical dancer, masa I menari tu kita dancers are exposed to the culture of sari. Sari ni datang dari mana? Of course we all know sari from India, tapi India is very big kan. Betul. We have south to north, lepas tu ada middle of India and all that. So India ada banyak state. So a lot of people are not aware that India, every state sari dia adalah different material, different type, different pattern, different texture. So different part of India ada different style of sari draping pun. Baik. So even Indians pun we are not aware of it. Kita just tahu sari sahaja. So as a dancer we are aware kan sebab kita belajar all this, as we learn about the culture and all that. So every time behind my head lah I selalu terfikir I nak bagi this exposure to everybody. The exposure was not maybe orang kata Indians dah tahu I nak buat exposure ni to the non-Indians. No, I wanted it for everybody. I wanted the exposure for the Malaysians. I see. Something educational. Right. So World Sari Day itself, there is a World Sari Day which is celebrated internationally setiap Disember 24 hari bulan. Okay. Tapi I created World Sari Day Malaysia. Together with the Down syndrome in March. So March tu adalah hari Down syndrome juga. Bulan Down syndrome juga. So in conjunction of bulan Down syndrome, we created the first World Sari Day Malaysia. Baik. Okey. Yes. Kenapa memilih bulan Mac dan juga bulan bulan Down syndrome sedunia itu untuk diadakan Hari Sari Sedunia Malaysia? Okay, so World Sari Day Malaysia it's a celebration kan. Tapi kalau kita celebrate je tak best. Kita mesti ada something yang kita ambil and then we give and take. So the giving part was to the Down syndrome. So Down syndrome punya month was bulan Down syndrome is March kan. So we decided to do it in March together with the Down syndrome. So during the World Sari Day, Down syndrome adalah part of our event. They also were the models. Okay. So kita ada 10 Down syndrome during the program yang pakai sari and also paraded during the day. During the World Sari Day. So basically 19th of March was launching of the World Sari Day Malaysia. Tapi kita punya opening
was the Down syndrome yang pakai sari dan perit. Okey. Ini kira nama dah boleh letak dalam mungkin rekod Malaysia juga sebagai seorang yang menetapkan World Sari Day ni. Okey, BK. Jadi kalau bercakap tentang World Sari Day ni juga kita nak tahu bagaimana signifikannya ia dan mungkin bagaimana bila adakan World Sari Day ni kita dapat memelihara kebudayaan berkenaan tentang sari ini kepada seluruh rakyat Malaysia sekira. Okay, so one thing is I nak bagi exposure. So macam I cakap, Indians themselves not comfortable nak pakai sari and all that. It's not convenient, especially orang-orang muda kan. Betul. I pun muda juga, tapi orang-orang muda dia rasa macam alah tak convenient pakai pants, pakai skirt. Atau mungkin lebih ramai yang memilih untuk memakai lengga dan sebagainya sebab mengikuti trend ataupun fashion daripada Bollywood. Punjabi suit and all that kan. So it's an exposure. Kita nak tunjuk, okay, there was a time where macam maybe 10-15 years ago kan, a lot of Malays also suka sari tau. Suka beli sari banyak-banyak kan. Jahit baju kurung, jahit baju kebaya. Betul. You know that part yang ada gold ni kan, kebaya you buat kat tepi kan. Sekarang dah tak ada dah trend tu. Jarang kita nampak, betul. Trend tu dah tak ada dah. So, I nak kembalikan the passion to it. You know, everybody had the passion for sari kan, so nak kembalikan the passion to it. Jadi kalau kita lihat dekat paparan skrin sekarang ni pun kita boleh lihat ini antara model-model yang sedang memperagakan pelbagai jenis sari. Jadi kalau boleh kita tengok di situ ada juga yang memakai sari tapi pada waktu yang sama juga boleh memakai hijab. Jadi banyak persepsi orang di luar sana yang orang kata memikirkan bahawa sari ini mungkin tidak sesuai dipakai oleh semua orang, tapi seperti yang kita boleh lihat, boleh di-fashionkan dengan pelbagai cara dan boleh juga dipakai oleh semua lapisan masyarakat, pelbagai agama dan pelbagai bangsa juga. Okey, BK, ini tadi ada sebutkan mengenai jenis-jenis sari yang berlainan. Mungkin boleh ceritakan sikit ataupun perjelaskan. Ada sari yang mungkin dipakai harian, ada jenis-jenis sari yang mungkin dipakai untuk ke kuil, untuk majlis-majlis agama dan sebagainya. Ada juga jenis sari yang dipakai untuk majlis perkahwinan. Mungkin BK boleh jelaskan mungkin perbezaan antara jenis-jenis sari yang berbeza ni. Okey. Sari dia punya jenis dia boleh start daripada Malaysian ringgit lah. Boleh start kita punya range Malaysian ringgit daripada 50 ringgit up to 10,000 ringgit. Wow. Yeah, so that is the range of the sari. So kalau harian mungkin sari yang kita pakai is 50 to 100 ringgit. Dia jenis cotton. Okay. Macam kalau you tengok bride, kalau you tengok cerita Hindustan ke, cerita South Indian Tamil kan, you tengok sari dia pun you macam wagah. You know, nampak berkilat-kilat. Because you know why? Some saris are made of gold thread. Wow. Okay. That's why harga dia is mahal. So that's how harga akan jadi daripada 5,000 to 6,000 up to 10,000 pun ada. So hari ni I pakai sari, ni jenis kain linen lah. Ni comfortable, dia sejuk. Okay for a daily wear daripada pagi sampai tengah hari and all that. Tapi let's say ada function, ada wedding, especially the bride. They will choose sari yang ada gold thread tu. So ada sari yang dia akan buat sari tu with gold thread 1 gram. 1 gram tu tak banyak sebenarnya tapi dia small threads kan. Dia benang ni kan. Ada 1 gram, 2 gram, 3 gram. In India depending kemampuan you. Ada orang dia akan buat sampai 10 gram punya gold thread. Wow. Adakah itu status simbol juga? Yes. In India, bila you nak kahwin, dia lagi kaya, dia akan letak lagi banyaklah gold dia. Sebab itu investment. I mean, kan bride kan is an investment. Kan dia dah pakai sari tu, dia bawa sari tu kan. So it's an investment. So sari range can range up to macam tu. Luxury lah. Yes. Itu tekstil dengan fabriknya kan. Siap ada gold-gold lagi bagi. Tapi kita nak tahulah juga hari ini sementara kita dah di program Perkhabaran Malaysia ni, bagaimana sukar ataupun tidak memakai sari. Kita tengok dalam filem-filem Bollywood kan macam lilit punya lilit lah kan. Jadi kita nak tahu macam mana sukar ataupun tidak, bagaimana? Okay, I rasanya sekarang a lot of ladies also tak pakai sari sebab dia rasa macam susah kan nak pakai kan. Dia rasa macam because sari ni is 5.5 meters. Panjang tu kain. Panjang 5.5 meter dah boleh buat satu pasang kan baju kan. 5.5 meter tu memang standard length untuk sari ke? 5.5 meter is a standard punya ni, but you can 5.5 is 6 yard.
So sari can go up to 9 yard. Okay. So kalau you tengok some of the Hindi movies apa semua, dia macam cerita lama sikit kan, dia buat sari macam pants tu. Dia ada sari kat atas tapi bawah dia nampak macam pants. Yang tu 9 yard. Wow. Okey. Sebab dia nak buat cara pants tu dia akan jadi 9 yard panjang So dia kena lilit lagi. Dia kena lilit lagi kat lagi bawahnya. and all that. So sari ni dia actually it's technical. Dia ada cara dia. Tapi kalau if you know cara dia, it's not difficult. Dia macam kita pakai pario jugalah. Pario ni not everybody can wear pario kan. Betul. Dia ada dia punya teknik dia yang betul. Cara ikat yang betul. Cara ikat dia yang betul. Then you get it correctly. Tapi kita kalau wanita-wanita ni kalau asal nampak cantik je kita tetap akan pakai juga kan. Betul. Saya sebenarnya Salihah setiap tahun sebenarnya akan membeli sepasang sari. Yes. Untuk saya pergi ke rumah kawan saya untuk sambut Deepavali. Banyak juga lah collection. Banyak juga collection. Kalau you want encouragement untuk pakai sari kan, since you dah beli sari every year. Betul. Kalau it's just one piece of cloth, you nak lilit, it's a bit difficult. You go to Indian tailor, you suruh dia buat ready made. Betul. Betul dia. Itu trik saya. You suruh dia buat ready made, so dia dah siapkan all the pin-pin. Siap pakai sarung, pin dekat tepi, lepas tu you terus naik ke atas sana. Campak je. Dah cantik dah. Alright, okay, kita nak sambung lagi bercakap mengenai World Sari Day Malaysia. Tapi kita akan berhenti untuk berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali. Andai tangan tak sempat berjabat, jika raga tak bisa bersua. Bila ada kata berbalas duka, semoga maaf sentiasa terbuka. Kami unit IT bernama TV ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Tangan dihulur, maaf dipinta. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Faina ni memang degil lah. Berehat je lah kat rumah. Sibuk nak meniaga lagi. Apa masalah dia? Asing, siapa tu? Oh, tu Rahman lah. Dia orang bagus tau. Dia tolong orang tak kira bangsanya leh. Payung Rahman ni wujud bersebab. Sama-sama kita ambil manfaat. Begitulah indahnya sebuah rahmat. Terkandung beribu hikmah. Masyarakat berbudi, lahir generasi manusia. Setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia dan kali ini kita nak bersambung lagi bercakap tentang Hari Sari Sedunia yang tadi orang kata apa foundernya ada di sini, BK. Okey, bercakap tentang sari ni orang kata tadi Pasha pun kata ada koleksinya lagi. Bercakap tentang tekstil dan juga susah ke tak pakai sari ni. Tapi kita nak tanya sesuatu yang lebih signifikan dalam berkenaan tentang program yang BK anjurkan. Mungkin nak kongsikan dengan kita momen-momen ataupun ada tidak cabaran semasa nak adakan program itu. Okey, kalau kita buat apa-apa event pun cabaran memang ada. Betul. Hidup ni dipenuhi dengan cabaran. Okey, saya suka itu. Saya suka itu. Hidup ni dipenuhi dengan cabaran. Kita nak datang pagi ni pun ada cabaran juga. Kan? Tapi let's say moment dalam event saya akan cakap walaupun event tu adalah event sari, kita highlightkan sari, tapi dalam event yang paling highlight adalah model-model Down syndrome kita dalam sari. They really enjoyed the platform, they really enjoyed the stage. Like myself, I have a training company actually. So my company is called BK Resources. We do training and development. So masa I buat event sari ni, of course lah, sari ni is passion. Yeah. Tapi I also have
my business, which is training, kan. So I told kenapa this is charity is because certain proceeds of the event I nak bagi dekat Persatuan Down Syndrome for them to do vocational training for the Down Syndrome. Because for them I nak diorang ada career development. So satu daripada career development yang diorang ada on that day was to become a model. In US there are a lot of Down Syndrome model. Tapi kat Malaysia kita tak boleh accept. Alright, so I kata I'm giving this platform for them to develop their career as a model. And I'm telling you, 10 of them did a very, very good job. Okay, yes, we had rehearsals, apa semua normal. Macam every model ada rehearsal, apa semua. But they were so precise in terms of diorang punya jalan, posing and all that. Ada yang datang bincang dengan I ni. Dia kata, Kak, ada makeup artist tak? Bukan kita je need makeup artist. They came and ask me, Kak, ada makeup, because they know me kan, they seeing me all the time kan. Dia kata, Kak, ada makeup artist tak? Then one girl said, Kak, saya nak rambut macam you. Macam tu. So they are aware of all this. Sometimes kita je yang tak boleh nak normalize dengan diorang kan. So they know, they came up the stage, posing kita tak ajar. Kita ajar position saja. Tapi they know when they come up, they pose, they look at the camera, they really caught the attention of a lot of people in the audience. So that was the best moment. You know why? Because a lot of people actually cried during their fashion show. Baik, sebenarnya inilah antara perkara yang kita perlu ingatkan dari mereka juga, seperti Inti Amriasia, ada cita-cita nak ingin melakukan pelbagai jenis pekerjaan dan sebagainya, dan tak salah pun kalau dia nak jadi model kan. Untuk World Sari Day Malaysia ni dan juga dengan kerjasama bersama Persatuan ataupun Hari Down Syndrome, adakah program ini akan diadakan secara tahunan dan mungkin rancangan BK sendiri untuk mungkin memperkembangkan lagi acara ni? Yes, World Sari Day dia sekarang ni initial. Sekarang kita mark the history lah, kata first time kita buat kan. Tapi it has to be a yearly event. Kalau tak nanti orang lupa. Betul. So World Sari Day Malaysia is a yearly event and my intention is I nak get the Down Syndrome involved every year. Because basically kita put a lot of effort kan nak buat event ni, tapi they also enjoyed the platform and all that. So yeah, it's happiness together. I pun enjoy sebab event was successful. They also enjoyed, they also happy. So sama-sama happy lah. So of course this has to be a yearly event so that people can remember. Betul. Okey, untuk penganjuran yang sebelum ini ada atau tidak BK melibatkan mungkin agensi lain ataupun pihak-pihak lain yang beri sokongan kata dalam menjayakan program yang orang kata niat dia kita menganjurkan Hari Sari Sedunia tapi melibatkan juga Down Syndrome. Jadi memberi platform, buka jalan untuk mereka menunjukkan bakat mereka BK. Like maksudnya mungkin ada agensi lain ataupun pihak-pihak lain yang beri sokongan ataupun bagi training semasa sebelum menjalankan program tu. Okay. Agency as in like there was a lot of sponsors, there was a lot of supporters. Kalau nampak tadi yang masa fashion show tu kita nampak all the logo. There was a lot of people who came forward and actually supported the event. Tapi they all ada different kind of passion lah. Ada orang passionate about the culture, ada orang was passionate about the sari, ada orang was passionate about the charity. So kita ada mixture of people who supported the event. I see. So there were different group yang datang support, but we had ample of support from a lot of people, a lot of individual, a lot of corporate companies, agencies. We had a lot of exposures. Okey, bercakap mengenai tadi BK ada sebutkan mengenai syarikat penyediaan latihan kemahiran. Jadi antara kemahiran-kemahiran yang disediakan tu pelbagai. Apakah mungkin perancangan BK untuk melibatkan lebih ramai lagi orang dalam program-program latihan ni, dan mungkin apakah fokus ataupun objektif yang BK ingin capai dengan menjalankan program-program latihan yang pelbagai itu? Okay, macam company saya, kita fokus on training and development and also entrepreneurship skills. Tapi selama ni, to be honest, my company is 11 years old. Selama 11 years old, kita fokus entrepreneurship development untuk wanita, untuk B40 and all that. Tapi this time, kita punya intention is to develop orang-orang with Down syndrome dengan OKU to become potential entrepreneurs because they also have it. So
I already have plans for them to jadi buat bakery, buat baking cakes and all that. These are all the skills lah. So one of it is to become a model, to buat hands-on punya skills, so that they can be independent themselves as well. Betul. Ya. Kita tengok passion ataupun minat BK dalam penganjuran Hari Sari Sedunia ni dah menyebabkan adalah program yang cukup istimewa ini. Jadi bagaimana pula mungkin kita nak minta nasihat ataupun orang kata apa kata-kata daripada BK kepada apa yang lepas nak venture lagi untuk adakan program seperti ini dalam nak preserve lah sari dia. Betul, bukan saja sari, mungkin pakaian ataupun adat tradisional lainnya untuk kita lebih ketengahkan kepada masyarakat. Yang lain macam mana? Macam Cheongsam and all that, is it? Okay. The cultural is very important to everybody, especially kita Malaysian, kita multicultural kan. Betul. Kita punya culture is not just sari, Cheongsam, kita ada kebaya, kita ada baju kurung. Even kita punya Malaysia itself, different states sebenarnya baju kurung, kebaya length lain-lain kan. Banyak. Yes. So of course culture need to be preserved sebab kalau kita tak create awareness for culture, anak-anak muda dia akan lupa kan. Betul. So it is very important, and I think today is sari, but I think eventually kita kena combine everything and then give the exposure to the youngsters outside there. Jadi satu usaha yang cukup menarik saya kira adakan Hari Sari Sedunia, dan kita ucapkan terima kasih kepada BK Nair dan juga sebagai pengarah Hari Sedunia Malaysia. Orang kata founder juga ni. Lepas ni kalau orang sebut tentang Hari Sari Sedunia ingat BK Nair. Betul. Jadi lepas ni kita pun bolehlah menjinak-jinakkan diri dengan pelbagai jenis pakaian tradisional yang ada di luar sana. Baik, kita nak berhenti berehat seketika, tapi sebelum tu ada VT mengenai teknik cetakan, Salihah. Itu satu benda yang cukup menarik.